Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Sekurang-kurangnya 24 orang maut dalam kejadian tanah runtuh dan banjir akibat ribut tropika Maggie di tengah dan selatan Filipina. 21 daripadanya terbunuh di wilayah tengah Leyte, iaitu kawasan paling teruk terjejas. 3 lagi di selatan Mindanao. Menurut pihak berkuasa, lebih 13,000 penduduk melarikan diri ke pusat perlindungan kecemasan. Kejadian turut memusnahkan kediaman dan ladang tanaman serta merosakkan struktur jalan raya. Bekalan elektrik juga terputus. Semalam hujan lebat tanpa henti berlaku lebih 24 jam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB gesa siasatan dilakukan berhubung dakwaan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak oleh tentera Rusia di Ukraine. Pengarah agensi wanita PBB Sema Bahus menegaskan dakwaan berlakunya rogol dan gangguan seksual oleh tentera mesti disiasat secara bebas untuk memastikan keadilan dan accountability. Semasa bercakap pada mesyuarat Majlis Keselamatan Badan Dunia, beliau turut menggesa supaya perang Rusia-Ukraine mesti dihentikan segera. Majlis Keselamatan PBB dalam pada itu akan mengadakan satu lagi mesyuarat minggu depan. Menurut seorang diplomat, mesyuarat yang dicadangkan oleh Perancis dan Mexico dijangka memberi tumpuan kepada isu pelarian warga negara ketiga dan pemerdagangan manusia. Sejak perang Rusia-Ukraine tercetus pada 24 Februari lalu, Majlis Keselamatan PBB telah mengadakan 15 mesyuarat dan 3 kata sepakat dicapai pada Perhimpunan Agung. Pertubuhan itu sepakat mengutuk pencerobohan ke atas Ukraine pada 2 Mac. Ia turut menyeru perlindungan orang awam pada 24 Mac lepas sebelum akhirnya menggantung penyertaan Rusia daripada Majlis Hak Asasi Manusia 7 April lepas. Dalam pada itu, Rusia dijangka memulakan serangan di kawasan Donbas, timur Ukraine dalam usaha menakluk wilayah itu selepas pasukan tentera penceroboh dihalau dari Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Moskow sedang mengumpulkan ribuan tenteranya di kawasan terbabit bagi melakukan serangan. Ia menuntut Ukraine untuk menyerahkan kawalannya ke atas wilayah itu kepada pejuang pemisah. Zelensky berkata misi negara jirannya itu digelar operasi khas ketenteraan. 20 negara kebanyakannya di benua Afrika masih belum mencapai kadar 10% populasi menerima vaksin COVID-19. Hal itu didedahkan Ketua bagi Vaksinasi Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Kate O'Brien. Menurut kumpulan penasihat strategik pakar imunisasi pula, vaksinasi dalam kalangan kumpulan rentan masih tidak mencapai tahap pelindungan yang sepatutnya. Secara keseluruhan, kadar vaksinasi bagi pekerja kesihatan adalah 65%. Golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas pula 69%. Bekas pemain bola sepak Colombia Freddy Rincon kritikal selepas kereta yang dinaikinya berlanggar dengan sebuah bas. Rincon yang pernah beraksi dengan Real Madrid dan Napoli dilaporkan cedera parah pada bahagian kepala. Perkembangan itu dimaklumkan oleh pakar perubatan yang merawatnya, Dr. Loreno Quintero di Selatan Cali. Rincon 55 tahun telah menjalani pembedahan hampir 3 jam sebelum dipindahkan ke unit rawatan rapi. Menjelang aksi timbal balik peringkat suku akhir Liga Juara Eropah antara Atletico Madrid dengan Manchester City Khamis ini, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA mengarahkan sebahagian Stadium Wanda Metropolitano di Madrid dikosongkan tanpa penonton. Arahan dikeluarkan berikutan terdapat isyarat anti perkauman oleh penyokong tuan rumah. Ini susulan tindakan mereka menunjukkan tingkah laku diskriminasi semasa perlawanan suku akhir pertama di Etihad. Menurut UEFA, sekurang-kurangnya 5,000 tempat duduk akan dikosongkan dan di tengah-tengahnya diletak gegantung #NoToRacism. Atletico tewas 0-1 pada suku akhir pertama Selasa lepas. Beralih ke tenis, Monte Carlo Masters, juara Grand Slam 3 kali Stan Wawrinka tersingkir seawal pusingan pertama. Dia tewas 3-6, 7-5, 6-2 di tangan Alexander Bublik. Lawan seterusnya Bublik, bintang Argentina Federico Del Bonis yang mara ke pusingan kedua setelah menewaskan Jaume Munar dari Spanyol 6-4, 3-6, 6-4. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.